Kau lari bajet kan, dia terdengar tuan-tuan RM5 lagi bajet, dia sedekah RM15. Tuan-tuan, seronok tak syaitan nak goda? Lagi goda lagi taat, lagi goda lagi taat. Tu yang kau nak baring tu tuan-tuan. Tuan-tuan, Omar ni tuan-tuan, padanlah dia legend. Bila dia jumpa dengan Rasulullah, satu ketika dia kata, ya Rasulullah, aku bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada aku banyak sangat. Bila banyak sangat sampai orang Mekah takut, dan aku dapat menguatkan dan membantu Islam dengan kehadiran aku di dalam agama Islam. Aku mencintai diriku lebih daripada segala-galanya kat dunia ni. Tiba-tiba Nabi kata, Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu, Omar, termasuk engkau, sehinggalah aku ni, Omar, Rasulullah kata, tidak disayangi oleh dirinya lebih daripada dia sayang diri dia sendiri. Mak, bapa, harta benda, anak pinak dan manusia seluruhnya. Omar tuan-tuan dah legend. Kalau ikut boleh je nak protes. Rasulullah jealous kat saya boleh je. Tapi keimanan dan ketakwaan yang kuat pada Omar menyebabkan dia sanggup rombak pandangan hidup dia. Tuan-tuan, sampai dia tersentap dan terus dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu sekarang juga aku mencintai diri kamu lebih daripada aku mencintai diriku dan manusia seluruhnya. Kamulah imanuk ya Rasulullah. Rasulullah kata, sekarang sebarulah sempurna iman kamu. Tuan-tuan, betul ke kita cinta Nabi? Betul ke? Pepatah ada menyebut tuan-tuan, peribahasa. Peribahasa ni tuan-tuan, tuan-tuan tak jumpa dekat buku bahasa Melayu, tak jumpa dekat buku Karam Singh Walia. Malam ni je jumpa tuan-tuan. Iaitu apa pepatah tu bunyi? Teko hanya mengeluarkan isi teko. Tuan-tuan, teko, kita nak tahu isi kat dalam dia air apa, macam mana caranya? Sebab teko dia bukan lut sinar kan, dia tak nampak dalam. Caranya macam mana? Tuang dekat gelas lain lut sinar. Tuang-tuang, bismillah. Nampak air Milo. Barulah kita tahu, oh, kat dalam teko tadi air apa? Milo. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Betul? Mana mungkin dalam teko air Milo keluar-keluar jagung? Tak mungkin. Dalam arti kata lain tuan-tuan, betul ke tuan-tuan cinta Nabi? Saya tak nampak apa yang berada di dalam hati tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan tidak tahu apa yang berada dekat dalam hati saya. Tapi apa yang kita tuturkan, apa yang kita buat seharian pilihan, apa yang kita cakapkan dan kita buat, itulah tanda yang berada dekat dalam hati kita. Betul tak tuan-tuan? Teko hanya mengeluarkan isi. Betul ke kita cinta Nabi tuan-tuan? Kalau hari-hari keluar daripada mulut cerita mengetik, sport rim, tanah, cucu, Ariana Rose. Sempurna ke iman kita tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lau kana bainana al-habib, kalaulah Rasulullah sekarang ni ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak ajak ke rumah kita tuan-tuan Rasulullah ni? Nak tak? Tetamu agung. Tuan-tuan mungkin nak tuan-tuan, tapi kalau saya mungkin fikir 2-3 kali juga. Sebab teko hanya keluarkan isi teko. Ajak Rasulullah kat dalam rumah tuan-tuan, Rasulullah duduk kat ruang tamu, tiba-tiba dia tengok TV plasma 42 inci tuan-tuan. Allah tuan-tuan, nak letak muka kat mana tuan-tuan? Bersusun pula sebelah TV plasma pula DVD hiburan. Hollywood, Bollywood, Mollywood, Playwood. Tuan-tuan nak letak muka kat mana? Siap set karaoke Astro Beyond HD tuan-tuan. Tuan-tuan nak letak muka kat mana? Rasulullah tengok tuan-tuan. Tuan-tuan, coffee table dan teh yang nak hidangkan teh pada Rasulullah. Bawah dia penuh majalah umat yang tak cukup pakaian. Ya Allah. Rasulullah tengok nama macam Islam, nak minta syafaat Nabi katanya, tapi dia tengok cakap pakaian macam Yahudi tak cukup. Dia tengok URTV, mangga, betik, rambutan, nanas. La ilaha illallah tuan-tuan. Alah ustaz, itu majalah anak saya. Kenapa tak tegur?
Tuan-tuan, barulah tuan-tuan nak masuk ke dalam bilik tuan-tuan. Rasulullah terkejut. Satu pintu penuh dengan gambar artis barat tak cukup pakaian kat bilik anak kita. Lady Gaga katanya. Baru buka almari tuan-tuan, nak bagikan kain dan tuala pada Rasulullah. Baru buka nak bagi tuan-tuan, tengok-tengok tarik-tarik kain dengan tuala, berterabur lagi CD-CD hiburan. Nauzubillah, yang XXX pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang Nabi akan respon agaknya masa tu tuan-tuan? Apa yang Nabi respon? Sempurnakah iman kita tuan-tuan? Tuan-tuan, kadang-kadang kita sayang kita punya handphone. Contoh, beli pula handphone baru, ini versi handphone lama tuan-tuan. Beli pula yang touchscreen, Android, play Google, download pula siap WeChat, WhatsApp, WhatsApp lama, Telegram. Lepas tu tuan-tuan, WhatsApp, baru tengok punya jakun batak tuan-tuan. Tiba-tiba kawan tersenggung tuan-tuan, jatuh handphone baru dia bercala. Wey! Tak keluar urat leher tuan-tuan, putus sahabat. Tuan-tuan, sanggup putus sahabat, keluar urat leher, handphone jatuh. Tapi bila Nabi kena hina, dilukis karikatur Nabi hina, adakah kita marah seperti mana tuan-tuan? Handphone kita jatuh, Nabi kononnya gila seks, laki perempuan lah, perempuan diapit, selekeh kononnya pengganas dan teroris. Adakah kita terguris dan marah seperti mana handphone kita jatuh tadi tuan-tuan? Sempurnakah iman kita tuan-tuan? Tuan-tuan, kadang-kadang kita sayang pasangan kita tuan-tuan. Kena pula pasangan yang baru kahwin tuan-tuan. Ni dah, ini gambar hiasan je, gambar Arab. Gambar letak gambar Melayu kontroversi pula kan. Kadang-kadang punya sayang pasangan tuan-tuan, baru kahwin lah katakan, sayang-sayang, sayang-sayangkan sayang, sayang-sayang, nak muntah dengar. Kadang laki panggil suami, isteri Ling. Singkatan daripada apa tuan? Darling kononnya, Ling. Isteri juga panggil suami juga Ling. Kebetulan nama suami pula Yakub, Lingkop habis. Baru kahwin macam berlangkas punya peluk. Jalan kat Pekan Kuala Selangor tuan-tuan, jalan-jalan orang tengok bini dia, berkepit, cantiknya. Apa mana-mana bini kurik biji mata kang nak? Tuan-tuan, marah. Bini cantik yang lawa baru kahwin kena tengok orang marah, nak congkel biji mata. Tapi tuan-tuan, bila Nabi dihina tuan-tuan, dilukis gambar karikatur, dibuat video, nak ajak turun demo pun berkira tuan-tuan. Sempurna ke iman bila Nabi tuan-tuan dituduh teroris, serbannya ditukar kepada bom tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan, ada yang lebih hina lagi, dilukis gambar Muhammad di atas seekor babi dan memijak Quran tuan-tuan. Adakah kita rasa terguris seperti mana handphone dan bini kita dilihat orang tadi tuan-tuan? Sempurna ke iman? Tuan-tuan, teko hanya keluarkan isi teko tuan-tuan. Kalau yang buat kerja itu tuan-tuan adalah Yahudi Nasrani, memang saya terguris, tapi itu memang kerja dia. Tapi Nabi bersabda pada sahabat-sahabat dia yang Islam, la tattabi'unna sunanal ladzina man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh. Qala al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Nabi berkata, kamu juga di kalangan orang Islam selepas ini akan mengikut sunnah perjalanan umat sebelum daripada kamu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah mereka masuk lubang biawak pasir Dhab pun kamu nak masuk juga sebiji macam dia. Sahabat-sahabat mula bertanya-tanya dan meneka, adakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah, kaum tu? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya tuan-tuan, ada orang Islam sebiji perangai macam Yahudi. Kalau yang hina Nabi tuan-tuan, lukis gambar karikatur Yahudi, Nasrani, itu memang tugas dia walaupun kita terguris. Tapi yang saya rasa bengkak lagi tuan-tuan,
Songkok tinggi mengaku Islam, IC Islam, sembahyang belakang imam. Tiba-tiba tolak dan hina orang yang nak memperjuangkan syariat Nabi dan hukum Allah yang diperjuangkan oleh Nabi. Sempurnakah iman orang macam ni, tuan-tuan? Tuan-tuan, itu sebab tuan-tuan, paksaan cinta ini bukanlah paksaan semata-mata, tetapi dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Di hari-hari kewafatan dan di hari-hari akhir baginda sebelum wafat, baginda suka menziarahi perkuburan Baqi'. Bila berziarahi perkuburan Baqi', ada kalanya dia bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyaril muslimin. Fa innallaha wa inna insyaallah bihum lahiqun. Salam sejahtera kepada penduduk perkampungan orang Islam. InsyaAllah tak lama lagi aku akan mengikuti kamu juga, tidak lama lagi. Aisyah kadang-kadang malam hari kehilangan suaminya, dicari-cari, rupanya berada kat perkuburan Baqi'. Tuan-tuan, balik daripada perkuburan Baqi', kadang-kadang hari-hari terakhir Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat dia sambil beramah mesra. Tiba-tiba Nabi kata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, tiba-tiba ketika itu dia kata, ya Rasulullah, kami ada ke hadapan kamu, ada sebelah berjalan kat kamu, kami kan saudara se-Islam sama dengan kamu juga. Kenapa ni ya Rasulullah? Nabi tiba-tiba nafikan, kamu bukan saudaraku, kamu adalah sahabat-sahabatku. Habis ya Rasulullah, siapa yang saudara kamu yang kamu rindu nak jumpa sangat tadi? Saudara-saudaraku mungkin aku tidak sempat berjumpa dengan dia, sebab Nabi tahu bilakah dia akan mati dan wafat. Itulah lumrah para Nabi. Aku tak sempat berjumpa dengan dia, bahkan aku tidak pernah jumpa wajahnya dan tidak mengenali dia. Tapi mereka sendiri sangat beriman kepadaku dan mencintai diriku, walaupun tidak pernah berjumpa denganku. Aku sendiri rindu kepada mereka ini, saudara-saudaraku. Aku nak berjumpa dengan dia. Tuan-tuan, cinta apakah ini? Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kita jumpa seorang yang termenung, tiba-tiba termenung, kita tanya dia, kenapa kau termenung? Aku rindu kepada bakal isteri yang aku tak kenal lagi wajahnya, muka pun tak kenal, tapi rindulah. Kita nak cakap pada orang yang rindu ni apa? Kalau tak layak kena hantar hospital Tanjung Rambutan, hantarkan ke ward psychiatri. Betul tuan-tuan? Tapi adakah Rasulullah gila? Maha suci Allah daripada Rasulullah gila dan tidak berakal, bahkan cirinya abqari dan cerdik. Tapi tuan-tuan, cintanya sangat luar biasa. Sudah mengetuk pintu-pintu kita di Kuala Selangor pada 2014 dengan cinta Rasulullah. Tuan-tuan, betulkah kita cinta Nabi, tuan-tuan? Teko hanya mengeluarkan isi teko, tuan-tuan. Apa yang keluar daripada mulut kita sehari-hari? Tuan-tuan, punyalah kuat aura cinta Nabi ini. Ditunjukkan lagi aura kecintaan Nabi itu sendiri pada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya di hari kewafatan Nabi, sampai ada di kalangan mereka seperti mana cerita yang popular Omar menggunakan kuasa dan kegarangan dia. Siapa yang katakan Rasulullah wafat, aku akan penggal kepala dia. Bukan kerana tuan-tuan tak boleh terima qada dan qadar, tapi kerana kuatnya aura cinta Muhammad kepada sahabatnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, antara juga tuan-tuan yang sangat kuat aura cinta ini berbalas ketika itu adalah Bilal bin Rabah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita itu. Kalau dah dengar sebagai tazkirah, yang belum dengar sebagai ilmu yang baru. Bilal bin Rabah ini tuan-tuan, semenjak muazzin ataupun syariat azan diazankan, siapa yang tukang azan, tuan-tuan? Bilal lah orang. Sehinggalah Rasulullah wafat, siapakah yang tukang azan Nabi? Bilal lah orangnya, tuan-tuan. Dan setiap kali tuan-tuan Nabi nak suruh Bilal qamat, dia tak suruh Bilal qamat, dia akan keluarkan perkataan, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal, berilah kerehatan kepada kami wahai Bilal. Bilal terus faham, maknanya qamat dah tu.
Rehat bagi sembahyang bagi Nabi dan sahabat Nabi adalah kerehatan, bukan kesengsaraan. Bila tuan-tuan Rasulullah wafat, Bilal tak sanggup lagi untuk menjadi Bilal. Bukan kerana berkira, sebab bila dia azan tuan-tuan, dia akan menyebut perkataan Muhammadan Rasulullah. Bila dia sebut perkataan itu, seolah-olah mengguris-guris hati dan jiwanya. Sebab dia tahu tak lama lagi Rasulullah akan datang pada dia dan menyebutkan kepada dia, arihna ya Bilal. Sedangkan individu itu sudah wafat. Tuan-tuan, dia tak nak duduk kat Masjid Nabawi dan Madinah. Sebab dia duduk, dia nampak je masjid, dia terbayang kelibat-kelibat Nabi sedang berjalan, tuan-tuan. Cinta apakah ini, tuan-tuan? Tuan-tuan, sehinggalah Bilal tak sanggup untuk menjadi azan Bilal lagi, dan tidak sanggup lagi duduk kat Madinah kerana aura cinta yang sangat kuat. Bilal lari ke Syria, lari ke Dimashq, dan ketika itu menghidupkan, setelah mana bertahun tuan-tuan, tak lama kemudian Hasan dan Husin, zuriat keturunan Nabi, rindu kepada suara pakcik Bilal. Ketika itu dia meminta kepada orang-orang sekelilingnya, tolonglah carikan pakcik Bilal. Aku dah lama tak dengar suara pakcik Bilal. Kami sangat rindu dengan suara itu. Kami teringat atuk kami. Kami akan terbayang nostalgia itu. Mana suara itu? Mana pakcik Bilal? Tolonglah carikan. Ketika itu tuan-tuan, orang mengatakan, wahai Hasan dan Husin, keturunan Nabi, Bilal telah berkelana dekat negara Syria. Tolong panggilkan untuk kami, carikan pakcik Bilal. Katakan kepada dia, ini zuriat keturunan Nabi, cucu Nabi, darah dagingnya. Atas rayuan cucu Nabi ini, datanglah kembali. Orang cuba mengusahakan pergi ke Syria, tuan-tuan. Jemput kembali, tuan-tuan, Bilal bin Rabah supaya kembali ke Madinah. Dapat azan sekali pun jadilah. Bilal berat hati, tuan-tuan. Walaupun sudah bertahun Nabi wafat dan meninggalkan sahabat. Tuan-tuan, cinta apakah ini, tuan-tuan? Sehinggalah orang ini dipesan oleh Hasan dan Husin, keluarkan peluru ini, iaitu peluru kata-kata. Wahai Bilal, aku pun tak boleh nak memujuk kamu, tetapi yang meminta sangat ini adalah cucu Nabi yang kita cintai, cucu Rasulullah yang kita cintai, zuriat keturunannya, Hasan dan Husin. Dialah yang merayu-rayu sangat untuk kau datang sekali azan pun jadilah. Bilal berat hati, tuan-tuan, tapi dengan senjata cinta Nabi dan cucu Nabi, dia menggagahkan diri ke Madinah. Bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan, bila sampai ke Masjid Nabawi, tuan-tuan, dia terpaku melihat Masjid Nabawi dan menangis. Terus terbayang kelibat itu akan datang sebentar lagi. Terus terbayang, tuan-tuan, bahawa individu-individu yang disayangi itu, iaitu Rasulullah, akan membisikkan kepada dia, arihna ya Bilal. Tuan-tuan, cinta apakah ini? Ketika itu Bilal seolah-olah nak menarik diri dan kembali ke Syria. Hasan dan Husin, tuan-tuan, kembali memaut Bilal. Pakcik Bilal, tolonglah azan. Pakcik Bilal, kami rindu mendengar suara itu. Pakcik Bilal, azan sekalilah demi kami, cucu Rasulullah Hasan dan Husin ni. Tolonglah Pakcik Bilal azan. Berpaut dan dirayunya betul-betul. Akhirnya, tuan-tuan, Bilal dalam berat hati cuba melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh Madinah kaku dan terpaku dan diam. Tuan-tuan, seluruh penduduk Madinah terus terbayang Rasulullah akan mengimamkan solat sebentar lagi, dan kita akan mengimamkan dan diimamkan oleh Rasulullah, sebab ini muazzinnya yang pasti, Bilal. Tuan-tuan, cinta apakah ini, tuan-tuan? Bahkan ketika itu, tuan-tuan, azan terus dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah pasti, dan ketika itu meluru dan menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Azan diteruskan, tuan-tuan. Bila azan diteruskan dan ada perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Bilal seolah-olah teragak-agak dan menyebut perkataan itu, tuan-tuan. Asyhadu anna Muhammad. Tuan-tuan, cinta apakah yang ditunjukkan oleh Bilal ini, tuan-tuan, sehingga menyebut perkataan Nabi pun seolah-olah mengguriskan hatinya yang begitu rindu kepada Nabi, tuan-tuan. Betulkah kita cinta pada Nabi, tuan-tuan? Aura cinta itu terus segar dan mengetuk pintu-pintu rumah kita pada 2014 ini, tuan-tuan, dengan cinta tanpa batasan, tuan-tuan. Adakah cinta itu kita balas, tuan-tuan? Dan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya tidak bersendirian, tuan. Ada seorang yang di zaman kita yang juga membalas cinta Nabi dengan membuktikannya dengan teko, mengeluarkan isi teko, bukan hanya mendakwa. Dia adalah seorang profesor, seorang yang hafiz Quran, seorang yang selalu berkhidmat dengan masyarakat dengan tanpa bayaran dan percuma. Bahkan seorang yang, tuan-tuan, hafiz Quran dan berjuang dalam perjuangan Islam. Beliau adalah Datuk Harudin yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi dan berkongsikan ceritanya, tuan-tuan. Berkongsikan ceritanya walaupun dia berat untuk menceritakan, tapi desakan yang tinggi dan ramai meminta untuk dia kongsikan sedikit aura cinta itu. Maka dia ceritakan dengan kelipan video yang saya sisipkan pada malam ini untuk sama-sama kita saksikan. Sakit akan saya telah sembuh.
sana. Saya tidak nampak sangat muka dia. Cuma tahu dia pegang saya, peluk saya, pegang belakang saya sembuh. Itu yang saya tahu, tapi tak nampak muka. Bila Allah nak jumpakan saya dengan dia berhadapan, boleh nampak. Saya move sungguh-sungguh. Dan saya lihat Allah tunai. Saya mimpi Nabi berada dalam sebuah kemah. Kemah itu kemah tak pasti. Kemah yang ada kayu padat itu, tiang itu, dia bukan umum itu, umum yang itu. Tiang itu, tiang kemah panjang di belakang. Nabi berada dalam kemah di ujung. Tapi yang kanan tak nampak. Sebab Nabi nak keluar. Sekemah, Pak Mesti, panjang, orang tak ramai di dalam. Dia dua kamar, menunggu Nabi nak keluar daripada kemah itu. Saya berada di depan pintu itu. Saya pernah habiskan. Dalam kemah itu ada Nabi. Kita tahu, semua orang tahu kemah itu ada Nabi. Nabi akan keluar daripada kemah. Di belakang orang ramai. Ramai sangat. Sahabat ramai semua ada. Jadi saya seorang berada di tengah-tengah pintu itu menunggu Nabi akan keluar dan saya akan memakai kasut Nabi. Saya yang akan kasut itu dan saya yang akan pakai kasut Nabi. Saya berada di tengah-tengah pintu menunggu Nabi keluar. Di belakang para sahabat. Dan Nabi keluar. Suasana bila Nabi nak keluar daripada kemah yang jauh tak nampak. Semakin dekat dia nak keluar. Perasaan, suara bisikan, suara renungan para sahabat yang ada yang selamat, yang memuji yang semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terkemah, tiba-tiba Nabi telah keluar di hadapan saya. Benar-benar di hadapan saya Nabi. Maka dalam 6 kaki begitu. Nabi datang. Saya hadapnya betul-betul melihat atas ke bawah. Ya Rasul. Dengan tidak ada orang yang mengganggu saya, tidak orang yang menangkap Nabi atau menyekat Nabi lagi datang kepada saya. Di bawah kemah itu ada satu kayu palang mengikat tiang itu. Dan Nabi kena langkah tinggi dan sekaki itu. Dan Nabi nak langkah itu lepas saya melihat Nabi di palang itu, Nabi melihat saya. Saya duduk bersila. Sebab saya tahu Nabi akan melangkah kayu palang itu. Dan kaki Nabi akan letak, akan berada di atas ribaan saya.